Surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam, iaitu dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu Luqman nak ingatkan kepada diri Luqman sendiri dan kepada korang semua yang sedang melihat video ni. Ingatlah, Iblis tidak akan putus asa dan berhenti untuk menggoda manusia dari segenap penjuru. Andai ada jalan yang dilalui oleh manusia hanya 4 sahaja, iaitu kanan, kiri, depan dan belakang, nescaya mana-mana jalan yang dilalui, maka Iblis akan sentiasa menunggunya. Jom kita ceritakan sikit siapa Iblis ni. Sebenarnya apa dosa Iblis ni dah buat dulu? Dia mengatakan dia ni mulia sebabnya dia ni dicipta daripada api, sedangkan Nabi Adam daripada tanah. Korang pun tahu kan, tanah tu tempat orang pijak dan buang-buang najis. Sekarang Luqman nak tanya, mana lebih mulia? Api ataupun tanah? Kalau korang kata api, jadi korang adalah kafir dan syirik. Tapi kalau korang katakan tanah, korang juga kafir dan syirik. Sebenarnya api dan tanah ni bukanlah mulia. Semuanya sama je. Iblis ni sombong sebab dia tak nak tunduk pada Nabi Adam. Memang betul lah Adam ni manusia yang lebih mulia dari segi penciptaannya. Sebab tu kita lebih kuat, kita lebih gagah, kita lebih bijak dan kita lebih cantik, berilmu, semua itulah. Tapi kita ni pun kena bodoh-bodohkan juga dengan Iblis ni. Jadi kesombongan Iblis tu untuk apa? Mungkin sebab kita ni mengatasi dia dari semua perkara. Betul tak? Jadi betul lah Iblis ni benci sebab dia ada sifat sombong dalam diri dia tu. Dia sebenarnya tak ada alasan yang betul sebenarnya untuk membenci Nabi Adam. Sampaikan Allah dah bagi amaran dan peringatan kepada dia. Apa yang kau buat ni, kau akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi Iblis tu tetap degil. Iblis cuma bercakap, baiklah, aku bersumpah aku akan menyesatkan anak-anak Adam sehingga akhir zaman. Nampak tak betapa sombongnya Iblis ni? Perangai Iblis ni sama je macam manusia-manusia yang sombong kat luar sana tu. Sedangkan dia tahu level dia tu lebih rendah daripada orang tu, tapi dia masih nak sombong melangit lagi daripada orang tu. Sebenarnya hari ini Luqman nak ceritakan pasal Khanzab, salah satu iblis yang akan menyesatkan manusia hingga akhir zaman. Siapa pula Khanzab ni? Khanzab ditugaskan untuk menggoda manusia ketika mereka mengerjakan ibadah solat. Khanzab akan menyelinap masuk ke dalam hati-hati orang yang sedang mengerjakan solat supaya mereka tidak khusyuk dan lalai akan rukun dan syarat-syarat sah solat. Tahu tak korang, dosa yang paling besar, yang paling banyak dan sering dilakukan oleh manusia pada hari ini dan hampir ada dalam setiap rumah, dosa tu adalah meninggalkan solat. Sedangkan solat ni adalah kunci utama untuk kita mendapatkan rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling utama, solat akan membersihkan dan menyucikan diri seseorang tu dari rohani maupun jasmani. Kita masuk balik bab cerita Khanzab ni. Pernah tak korang tak khusyuk dalam solat? Time kita tak solat, tak ada pula kita fikir yang macam-macam. Tapi time kita nak baca Al-Fatihah, kita nak baca tahiyat, time tu jugalah kita teringatkan baju yang dekat ampayan, kasut yang dekat luar tu, lepas tu kereta yang dah nak mati rotek tu. Tu memang pelik. Benda-benda merepek ni memang akan masuk dalam fikiran kita ni. Bila selesai je kita bagi salam, tak ada pula kita fikir pasal benda-benda ni semua. Pelik kan? Sampai kan kita terlupa rakaat berapa waktu tu. Susah betul nak fokus. Ada seorang ustaz ni cakap, khusyuk dalam solat itu adalah rezeki. Siapa nak rezeki? Kau nak kan? Nak kan? Itulah namanya rezeki untuk mental dan otak kita ni. Semua ni Khanzab punya kerja lah. Jahat kan Khanzab ni? Kita sambung lagi. Sebenarnya syaitan ni akan lari ketika azan sedang berkumandang. Semua akan lintang pukang dan lari masuk ke dalam tandas. So waktu azan ni kita janganlah masuk ke dalam tandas berebut-rebut dengan syaitan ni. Tapi lepas habis azan je, syaitan ni akan datang balik untuk mengganggu kita. Jadi ketika kita solat berjemaah dekat surau tu ataupun dekat rumah masing-masing lah, kita haruslah rapatkan saf. Kalau saf tu tidak rapat,
setan ni akan selit dekat celah-celah kita ni. Lepas tu dia akan bisik dekat telinga kita. Betul tak? Sebab itulah Nabi Muhammad SAW sangat marah dengan orang yang tak rapatkan saf ni. Pernah satu ketika dulu Nabi Muhammad SAW berkata, siapa-siapa yang tidak meluruskan saf, maka aku akan luruskan dengan aku punya pedang ni. Tegas kan? Tapi zaman COVID ni, kita kena jaga SOP guys. Aduh, habislah solat kita tak khusyuk. Korang tahu tak macam mana cara kita nak melawan khanzab ni? Sebenarnya kita ada 3 langkah mudah untuk melawan khanzab ni. Jadi Luqman nak bagi sikit perkongsian untuk kita menjadi khusyuk ketika solat tanpa fikirkan yang bukan-bukan tu. InsyaAllah dengan izin Allah kita berjaya. Okey, cara dia macam ni. Yang pertama, baca ta'awuz. Yang ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum solat, lepas tu kita ludah 3 kali. Kita bukan ludah yang betul-betul meludah macam tu. Kita ludah dengan syarat je. 3 kali. Ludah ke sebelah kiri. Kedua, kita kena baca ayatul kursi. Yang ketiga ni, kita kena baca surah An-Nas. Lepas tu bolehlah kita niat dan teruskan solat. Cuba fahami maksud ayat-ayat bacaan solat tu. Sebab tu kita kena belajar apa tafsiran Al-Fatihah, surah-surah yang kita baca, bacaan waktu-waktu rukuk tu, iktidah, sujud dan lain-lain lah. Jadi sambil kita baca, kita faham. Bukan kita hafal dan baca tegak je. Makin senanglah si khanzab ni nak mengacau kalau macam tu. Okey, lepas ni kita cuba taktik ni. Tengok siapa yang menang, kita ataupun khanzab. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan cerita ni dengan orang-orang lain. Mudah je, tekan button subscribe dulu and button share dekat bawah ni. Jangan lupa solat, jauhkan diri dari khanzab guys. Okay, bye. Assalamualaikum.